Aku optimis dengan apa yang diumumkan oleh James Gunn ni, walaupun kebanyakan line up filem-filem dia ni adalah banyak juga watak-watak yang belum di live actionkan lagi dekat dalam filem. Tapi benda tu bagus tau. Sebab apa? Sebab kalau perasan dalam banyak-banyak DC characters, so far hampir semua yang popular semua sudah di live action kan. Macam Shazam, Aquaman, Wonder Woman, Green Arrow pun dah ada dekat TV, The Flash pun semua kan. So mungkin James Gunn dia cari satu cara macam mana nak tarik audience untuk perkenalkan karakter-karakter yang baru pula daripada komik yang belum pernah di live action kan. Dan walaupun dia macam ketengahkan yang baru, tapi dia tetap maintainkan yang dua watak ikonik, which is Superman dengan Batman. Yang mana aku rasakan mungkin dia fikir dekat dalam DCEU diorang tak utilize sepenuhnya watak Superman dan Batman ni. So kadang-kadang kalau orang nak marah, kenapa nak buat Superman yang baru, kenapa nak buat Batman yang baru, sedangkan DCEU pun tak guna Batman dengan Superman. So might as well baik James Gunn buat yang baru. That's why James Gunn dia continuekan je buat Shazam tu, dia releasekan je, The Flash pun dia releasekan je, Wonder Woman Aquaman pun sama. So dah ada possibility yang filem-filem yang daripada DCEU yang akan keluar tahun ni ada kemungkinan watak-watak tu akan dimasukkan juga dekat dalam DCEU nanti, ataupun mungkin diorang akan recast ke apa ke. Tapi untuk Superman dan Batman, sekurang-kurangnya dia concrete dia punya decision, memandangkan korang macam DCU memang korang tak nak guna langsung Superman dengan Batman ni, baik dia ambil dan dia buat yang baru, dan dia perkenalkan pula watak-watak yang belum pernah di live action kan, macam The Authority, Creatures Commando dengan Lanterns, Supergirl semua kan. So benda macam tu bila dia gunakan watak-watak yang baru ni yang macam mungkin tak berapa dikenali oleh casual audience, dia akan repeat balik sukses waktu dia buat Guardians of the Galaxy, waktu dia buat The Suicide Squad, waktu dia buat Peacemaker. Basically tu semua watak-watak yang macam casual audience tak kenal, and then dia tak risau kalau dia boleh ubah watak-watak tu untuk casual audience. So bezalah dengan Superman dengan The Batman kan, sebab tahu nak buat filem Superman dengan The Batman ni memang susah sikit sebab orang kenal dua-dua watak ni. So aku rasa dia punya decision dia tu mungkin agak pelik, sebab banyak timbul persoalan kan. Orang akan tanya macam mana yang dalam DCU masuk dekat DCU, kenapa masih ada Amanda Waller sedangkan dah reset apa semua kan. So ada banyak-banyak persoalan tu, which is nanti kita akan bedahkan lagi. Tapi at least aku suka sekurang-kurangnya dia dah map out 5 filem dengan 5 siri TV ni untuk daripada 2024. Aku kalau aku nak berteori sikit, aku rasa macam mungkin dia akan buat daripada 2024, 2025, 2026, 2027, 4 tahun ni akan consist of DCU chapter 1 Gods and Monsters, and then obviously kalau chapter memang dia biasanya akan ada 3 kan. So dia nak spend ke 10 tahun sampai contohnya 2034 lah ada possibility that lepas 2027, lepas chapter 1 dia akan buat chapter 2 pula. Banyak dia boleh pergi New Frontier, dia boleh pergi Crisis of Infinite Earth ke apa ke. Tapi kalau aku nak berteori sikit, aku dapat rasa lah chapter 3 nanti, which is towards the end, baru dia akan buat macam Justice League ke apa ke, dan dia akan panggil chapter 3 ni as Kingdom Come. Probably. So tu kalau aku nak berteori sikit lah pasal apa yang rancangan James Gunn ni. Tengah-tengah chapter 2 tu dia boleh pergi mana-mana. Dia nak pergi New Frontier ke, dia nak pergi Rebirth ke apa ke kan. Tapi dia kena yang hujung tu, of course mesti ada reason kenapa dia tak Gods and Monster first. Ya. Okay, kita tahu yang untuk Superman Legacy ni akan ditulis oleh James Gunn, tapi bukan dia yang direct. Tapi yang aku ikut apa yang aku baca, Peter Safran macam nak James Gunn direct, tapi James Gunn tak nak juga. Tak tahulah kalau tiba-tiba dia U-turn balik ke apa ke, tiba-tiba dia direct juga. Aku rasa ada reason kenapa dia nak buat cerita Superman ni, nak tulis cerita Superman ni. Sebab kalau perasan
dia punya cerita-cerita yang sebelum-sebelum ni very macam kelakar, macam tak berapa serius sangat dengan macam apa, lebih kepada macam selalu cerita pasal anak dengan bapak lah, pasal jalan cerita yang agak dark sikit kan. So untuk yang Superman ni kita tahu yang dia punya cerita lebih light hearted, tapi sebenarnya macam ada juga jalan cerita Superman yang quite dark. So bila Nick cakap macam Grant Morrison pun buat cerita yang pelik-pelik untuk komik Superman All Star ni, so macam benda tu macam nampak lah, okay, mungkin tu direction yang dia nak pergi. Tapi aku tak rasa dia akan pergi jauh ke arah macam bercanggah dengan Boy Scout value Superman. Sebab based on apa yang dia bagi tahu berkenaan filem Superman Legacy ni, dia bukan 100% tentang superhero lawan villain. Kalau perasan dia punya sinopsis tu pun dia macam kata Superman macam in real life punya Superman waktu sekarang, macam mana dia nak berhadapan dengan dunia yang skeptical dengan kindness. Maksudnya kalau kita sekarang sendiri pun kita dah dihidangkan dengan banyak evil Superman kan. So far evil Superman tu semua adalah reality, macam sangat dekat lah dengan kita. Macam contohnya Homelander, Brightburn, and then lepas tu macam watak dalam Eternals tu Icarus tu pun, so far semua yang ada super power macam Superman ni sekarang semua ditunjukkan sebagai evil, kecuali watak Superman tu je. Omni-Man kan, Omni-Man tu sama. So dekat sini dia nak tunjuk yang kalau macam Superman ni betul-betul wujud dekat reality, macam mana dia nak berlawan dengan skepticality orang tentang orang yang ada kuasa macam Superman ni sebenarnya orang baik. Tu lagi macam lebih deep pada psychological punya level lah. Dia punya konflik dia. That's why dia bagi tahu dia bergelut untuk balance dia punya Kryptonian heritage dengan human upbringing dia. Maksudnya macam mungkin Kryptonian heritage dia tu adalah something yang macam totally bercanggah dengan apa yang human dekat Earth punya upbringing. So dekat itu mungkin dia nak tunjuk kenapalah James Gunn ni yang menjadi satu-satunya writer yang mungkin boleh tulis cerita Superman yang macam ni untuk filem ni. Tapi still aku sendiri pun a bit macam skeptical juga, sebab kita tak pernah nampak lagi James Gunn buat cerita yang untuk Superman. Sebab yalah, kita pun pernah nampak dia sendiri yang pergi direct dan tulis cerita Brightburn. So kita takut Superman dia tu akan bercanggah sikit lah kan. Even bayangkan kalau macam aku personally, satu lagi sebab aku skeptical is that aku tak berapa berkenan bila diorang recast Henry Cavill, sebab aku suka Henry Cavill sebagai Superman. Walaupun aku suka Henry Cavill sebagai Superman, tapi aku tak berapa berkenan juga dengan apa yang Zack Snyder buat dengan watak Superman. Watak Superman dekat dalam Man of Steel tu, okay, dia nak buat satu law yang baru lah kan. Tapi sayangnya kita tak dapat follow up daripada Man of Steel tu, nak tengok dia macam mana daripada seorang farm boy, lepas tu pindah ke Metropolis untuk jadi Superman dan juga hidup sebagai Clark Kent yang menjadi Superman dekat dalam tu. So aku harapkan cerita Superman Legacy ni akan bagi apa yang sepatutnya Man of Steel 2 tu bagi dekat kita. Maksudnya sebelum filem Batman vs Superman. So sepatutnya macam Man of Steel tu, lepas Man of Steel patut terus Man of Steel 2. Tak payah macam tu nak tunjuk dia pergi ke Batman vs Superman kan, sebab kita tak sempat nak catch up dengan live Clark Kent cuba adjust diri dia sebagai Superman dekat Metropolis. So maybe itu yang apa James Gunn nampak, benda yang lopong dekat dalam DCU. Dia tak utilisekan betul-betul watak Superman ni. Tapi mungkin juga sebab dia tengok watak Henry Cavill ni terlalu tak sesuai ke, ataupun macam terlalu dark ke untuk watak Superman yang dia nak bawakan ni. Sebab totally kalau tengok James Gunn, dia betul-betul macam dia tak nak Henry Cavill. Maksudnya kalau dia tak nak Henry Cavill, dia dah set dekat mind dia what kind of Superman yang dia nak tu sebenarnya. Dia akan ambil, mungkin dia akan bawakan macam dia kata pun cerita ni walaupun bukan origin story, tapi aku tak rasa bila dia kata Superman waktu muda, aku tak rasa dah dia macam Superman Superboy ke, Superman yang macam yang tahun kedua ke apa ke. Aku rasa mungkin ni adalah macam dia ceritakan 5 tahun pertama dia dekat Metropolis jadi Superman ke apa kan. Dia muda tapi dia still matured lagi. Sebab kalau kau nak Superman yang muda, kau ambil yang Man of Steel punya. Man of Steel memang Superman muda pun, memang betul-betul year one punya Superman.
So mungkin dia akan ambil sikit-sikit macam tu, but dia akan masukkan juga Boy Scout values kat dalam Superman tu. Dia akan ambil Superman yang klasik, tapi dia lebih modernkan dengan isu-isu humanity yang sedia ada dekat reality sekarang, which is lebih complicated daripada kau buat Superman zaman Christopher Reeve dulu yang very orang kata black and white, good versus evil. Tapi untuk Superman ni kau tak boleh buat dah good versus evil, black and white. There's no black and white anymore. Dah ada grey area apa semua yang dia kena touch. So aku agak macam tak berapa letakkan harapan tinggi sangat untuk filem ni, sebab kita macam dah tahu banyak kali cuba buat filem Superman, susah kita dapat yang betul-betul bagus. Lepas tu macam kita rasa yelah asyik Superman, Batman apa semua kan. Tapi kalau James Gunn boleh buktikan dia boleh tulis filem Superman ni, aku rasa memang not bad lah, bagus lah kan. Sebab dia boleh buat cerita dark, cerita funny, dia boleh buat cerita yang light-hearted juga. So kita tengoklah macam mana nanti James Gunn nak buat filem ni. Ikutkan dalam banyak-banyak projek-projek yang James Gunn listkan dalam DCU Chapter 1 ni, memang ikutkan kita rasa The Authority ni paling macam kita tak expect, sebab memang basically ramai juga yang tak kenal dengan The Authority tu compare dengan kumpulan-kumpulan superhero yang lain macam Justice League contohnya. So agak pelik sebab tapi walaupun pelik, dia kita tahu macam James Gunn ni dia selalu play safe. Dia pandai sebenarnya. Dia play safe dengan menggunakan watak-watak yang casual audience ni tak berapa familiar. Dia tahu macam susah nak buat filem Batman, susah nak buat filem Superman apa semua kan. And then kalau tengok apa sebelum ni, dia dah pernah pegang macam watak The Guardians of the Galaxy, and then Peacemaker dia buat, The Suicide Squad. The Suicide Squad tu pun masa dia buat, dia memang ambil semua karakter-karakter yang orang rasa macam tak boleh nak di live action kan. Contohnya macam Polka Dot Man. Macam tiba-tiba Polka Dot Man dapat live action kan. Weasel dapat live action. So tak mustahil lah. Kalau tadi aku katakan yang Superman Legacy ni a bit pelik bila James Gunn yang menulis Superman Legacy. Tapi untuk The Authority ni aku rasa aku tak nampak director lain yang boleh buat cerita ni kecuali James Gunn. Mungkin ini adalah cerita yang sesuai untuk dia tulis dan juga dia direct. Dan yang best lagi tu, macam kalau kita tengok kadang-kadang benda yang kita tak expect ataupun benda yang paling kita tak hype lah, story kan ataupun cerita filem comic book semua ni, kadang-kadang yang itu yang kita suka, kadang-kadang itu yang macam bagus, end up jadi bagus. Macam contohnya sebelum ni The Boys kita tak berkenal, end up macam kita suka gila The Boys. Lepas tu Invisible pun sama, animation kan, walaupun animation kita macam tak berkenal dengan Invisible, suddenly tiba-tiba Invisible top. Dan tak pasal-pasal macam cerita-cerita ataupun karakter-karakter superhero yang macam terkenal, macam contohnya Black Adam tu quite terkenal juga kan, tapi cerita tu pula yang flop, yang tak laku pun semua. So mungkin dekat situ mungkin dia kan nampak dia pandai balance kan antara watak yang orang kenal dengan watak yang orang tak kenal. So watak yang orang kenal dia just gunakan je Superman dengan Batman tu, tapi watak yang orang tak kenal dia akan tengok, dia akan ambil yang mana macam tak berapa familiar, tapi ada pula familiarity tu dengan superhero yang dah sedia ada. Macam The Authority ni, even kalau aku sendiri pun aku tengok The Authority ni, tengok watak Midnighter tu pun kita dah boleh nampak memang macam Batman lah kan. Lepas tu Apollo tu pula boleh terbang semua. Okay. Tapi macam twist dia bro, Apollo dengan Midnighter adalah gay couple. Sejak so 1947. Itu adalah maybe fantasi gay writers ke apa ke, ataupun gay fans yang nak tengokkan Superman dengan Batman ni berkapal, tapi dia tahu Batman dengan Superman ni straight, so dia buatlah watak dia sendiri, iaitu Midnighter dengan Apollo, which is aku rasa macam ni lagi okey daripada kau pergi buat Superman tu gay dengan Batman tu gay. So kau create watak kau sendiri kan. Tapi yalah, aku dapat rasakan yang aku setuju. Susah untuk filem ni nanti untuk ditayangkan dekat Malaysia, sebab dah obviously dah jelas-jelas benda tu memang dah nampak kan, dia punya LGBT agenda dia tu. But kalau dia punya jalan cerita dia bagus, mungkin nanti kita just ni je lah kan, tengok dekat streaming je lah. Dan
aku dapat rasakan lah macam even kalau Superman ni dia tak mati pun, mungkin dia akan bagi retired kot. Aku tak tahu, aku kuat merasakan yang watak Superman dengan watak Batman dalam DCU ni, dia akan retired awal dulu. Justice League cuma akan muncul dekat hujung-hujung, dekat chapter 3 Kingdom Come nanti, bila dia tengok macam contohnya lah Superman bila dia retired dia akan bagi ke anak dia kan. Okey lah, tak kisahlah dia bagi anak dia yang gay ke apa ke. Batman pula dia retired, mungkin dia akan bagi mantle Batman tu pada Dick Grayson. Robin dia bagi dekat Damian Wayne kan. So lepas tu mungkin sampai kat Kingdom Come chapter 3 dia tengok semua superhero baru ni semua tak boleh pakai, ada orang come back buat Justice Especially League bila kumpul. kau ada authority yang tak dengar, tak pakai saman, I think ya, diorang akan fight pula sama sendiri. So lepas tu dalam Kingdom Come nanti, mana yang kena cancel dekat DCU, Aquaman dia panggil balik, Wonder Woman dia panggil balik, Shazam dia panggil balik. Semua waktu tu entah semua memang dah tua-tua dah. Memang dah cantik lah kan. Buat macam tu je. Mungkin lah kalau betul dia nak buat macam hujung-hujung ada Kingdom kan. Sebab mungkin mesti ada reason kenapa James Gunn ni dia tak bagi tahu dulu sama ada Aquaman ni masuk tak masuk, siapa pelakon-pelakon yang akan masuk. Macam kalau nak kata semua yang lain tu tak masuk, tapi Amanda Waller je yang masuk kan dalam DCU. So a bit pelik benda tu. So aku dapat rasa dia ada macam mind game jugalah James Gunn ni dalam ni. That's the reason kenapa dia gunakan The Authority ni. Memang The Authority ni untuk menggantikan Justice League dekat dalam DCU ni, nak tunjuk macam something satu sekumpulan superhero yang lebih realistik lagi. Dan benda ni kontra juga dengan ataupun related juga dengan Superman Legacy tu, tentang humanity yang skeptical dengan kindness dekat dalam superhero. So kau dapat superhero Justice League tapi versi The Authority jangan lagi ganas, yang tak ada base apa yang aku baca, dia kata dia tak ada ikut mana-mana negara. Diorang ni memang nationless dan diorang buat apa je yang diorang nak, asalkan dunia yang diorang jaga tu selamat. So memang bertentangan lah dengan Batman, dengan Superman apa semua kan. So walaupun cerita ni kurang hype, tapi tengoklah, mungkin cerita ni akan dapat macam orang kata rating yang tinggi ataupun kritikan yang bagus. Tapi sayangnya sebab kita kat sini susah sikit nak menerima sebab ada isu-isu yang LGBT tu. Cuma aku harapkan kalau dia macam sideline kan karakter Midnighter dengan Apollo ni, tapi dia kedepankan watak apa tu Jenny Sparks. Yang pakai baju macam ada flag Union Jack tu kan. Dia upkan perempuan tu, tapi yang lagi dua orang ni dia sideline kan. Kalau macam tu mungkin macam dia tak sensitif sangat ke apa lah. But bila muncul The Authority ni, obviously dalam 2027 ke atas tu mungkin akan ada banyak lagi lah Wildcats lah apa semuanya daripada Wildstorm punya universe ni. Okay, kita tahu yang bila diumumkan The Brave and the Bold ni, aku macam sebelumlah diumumkan The Brave and the Bold ni, aku expect that James Gunn mungkin akan umumkan Superman dengan Batman waktu muda. Tapi bila fikir balik, dia dah buat Batman waktu muda dekat dalam The Batman. So aku rasa macam tak cantik kalau dia nak repeat benda yang sama. Dan tak cantik juga dia nak repeat benda yang sama waktu dia buat macam The Batman dekat dalam DCU dengan Superman dekat dalam DCU. Sebab tu satu aku rasa macam kekurangan dekat dalam DCU bila ada age gap yang sangat jauh antara watak Clark Kent dengan Bruce Wayne tu, watak Henry Cavill dengan Ben Affleck. Walaupun dua-dua bagi aku dua-dua bagus, diorang berlakon kan. Cuma kita tak nampak diorang punya macam dynamic lah. Sebab kalau dalam komik ke dalam animation selalunya kita nampak diorang ni macam lebih kurang, taklah sama baya tapi macam around sama age yang lebih kurang je kan. Macam kawan-kawan, bukannya macam anak dengan bapak lah apalah. So bila dalam ni, aku tak rasakan Superman yang ditunjukkan tu adalah Superman yang terlalu muda. Dan aku tak rasa Batman yang dalam The Brave and the Bold ni adalah Batman yang tua macam mana tua dekat dalam Batman Ben Affleck tu. Sebab walaupun dia dah ada anak, tapi kita kena ingat dia ada anak dengan Talia al Ghul mungkin waktu dia dekat dalam League of Assassins tu kan. So waktu dia dengan League of Assassins, dia mungkin muda waktu tu, umur dia dah 20 lebih ke apa ke. So aku dapat rasakan mungkin Batman dalam Brave and the Bold ni adalah dia punya umur tu dalam penghujung 30-an, almost nak ke 40 atau paling-paling pun early 40s lah. Kalau tengok Batman yang versi Ben Affleck tu, dia dah macam hujung 40-an tau. Dia dah macam memang sangat tua. Dan
satu lagi benda yang sangat sayang macam pasal The Bat Family ni, finally akhirnya dia nak ketengahkan juga Bat Family yang sepatutnya opportunity tu patut ada dekat dalam Batman Ben Affleck tapi dia tak tunjukkan. Macam kau dah set up Batman Ben Affleck ni adalah Batman yang dah 20 tahun kerja dekat Gotham, and then watak Jason Todd tu dah dimatikan, tapi kau tak tunjuk Damian Wayne, kau tak tunjuk Dick Grayson, kau tak tunjuk Batwoman, Batgirl apa semua tu kau tak tunjuk. Agak miss opportunity lah benda tu dekat dalam DCU. Sebab kalau bila kau dah tua, bila kau dah tunjuk Batman yang tua, of course lah dia punya Bat family masa tu dah membesar kan. So dalam yang ini dia taklah akan tunjuk ke semua Bat family tu. Dia akan mula dengan Damian Wayne, dan aku dapat rasakan Dick Grayson pun akan muncul dekat dalam The Brave and the Bold ni, sebab dalam komik pun ikutkan Batman yang dalam Brave and the Bold ni adalah Dick Grayson kan, bukannya Bruce Wayne. So itulah memang betul-betul menguatkan lagi lah aku punya teori tu. Aku rasa macam dia nak retire awal watak Batman dengan Superman ni. So Batman ni nanti akan diberikan dekat Dick Grayson. Tapi agak sedih, agak sayang kalau dia buat macam tu, sebab kita tak sempat nak tengok Dick Grayson yang versi Nightwing. Mungkin dalam ni akanlah dalam Brave and the Bold mungkin akan ditunjukkanlah sikit babak Dick Grayson tu sebagai Nightwing kan. Tapi lepas tu nanti upcoming film, contohnya dekat dalam DCU chapter 2 nanti, Batman kita dah dapat Batman Dick Grayson, Superman kita dah dapat Superman yang sama ada versi anak dia ataupun memang langsung tak ada Superman ke, dia gantikan Superman tu dengan Supergirl. Then ditunjukkan yang Damian Wayne ni sebagai Robin, dan mungkin dalam chapter tu nanti akan ada lagi banyak lagi, macam dia akan tunjukkan Batgirl, dia akan tunjukkan Batwoman, dia akan tunjukkan Luke Fox yang Batwing apa semua kan. I'm really looking forward lah dengan dia punya Bat family tu. And maybe ini juga reason kenapa dia scrap Batgirl punya movie tu. Sebab ya dia nak perkenalkan Bat family kan. Of course macam memang nanti kan takut kacau lah kalau tiba-tiba ada Batgirl. Just hopefully that dia buat betul-betul The Bat family ni, dan memang aku memang looking forward. Jujur cakap aku memang looking forward benda ni. Sayangnya The Bat family ni kita cuma dapat dia paling banyak pun aku rasa dekat dalam seri Titan yang sak gila tu. So agak sayang lah kan. Kau cerita The Bat family ni macam IP yang quite well known dekat dalam comic book. Tapi lepas tu kau perkenalkan dekat dalam seri TV je. Macam kau nak perkenalkan kat seri TV tapi kau tak tunjuk watak Batman tu kat seri TV. Watak Batman tu hanya khas untuk dalam movie. So Batman khas dekat dalam movie, tapi The Bat family lain semua dia tunjuk kat TV. So tak connect. Tapi dia tua gila dalam Titans. Dia tua gila, dan dia tunjukkan watak Batman tu sebagai Bruce Wayne je. Dia tak tunjuk kau Batman Bruce Wayne tu suit up, which is nasib baiklah dia tak tunjukkan. Kalau dia tunjuk memang lagi pelik lah, dah tua-tua gitu suit up jadi Batman. Aku memang tak suka gila watak Bruce Wayne. Siapa tu yang jadi Jorah Mormont tu? Babak Jorah Mormont tu kelakar. Tak boleh tu. Tak boleh pula. So memang aku expect that yang ini aku rasa kalau macam dia nak buat macam work sikit mungkin ada. Macam contohnya Damian Wayne tu mungkin dia buat mix, ada Talia al Ghul tu mungkin Asian ke sikit dia buat ke apa kan. Ataupun mungkin Dick Grayson pun dia ambil yang Asian American punya person ke yang jadi. Lepas tu ada yang lain-lain pun sama. Dia macam Adi pada ambil Asian baik, kau tukar black terus lagi better. Black dah ada dah. Batwing tu, aduh, semua nak black. Asian life matters. Asian life matters. Tapi tak tahulah, Dick Grayson tu aku nampak macam okey lah kalau dia nak bagi pada Asian American yang macam ada muka mix Mat Salleh sikit ke apa kan. Yang macam Damian Wayne, Talia al Ghul tu mungkin tiba-tiba dia boleh ambil ala-ala muka exotic Arabic sikit ke apa ke. So dia tak semestinya black. Aku tak faham balik diversity black macam tak ada black lah lain pula. Basically sebenarnya Supergirl ni pun antara filem yang aku nanti adalah superhero yang aku nantikan untuk dijadikan sebuah filem. Tapi sebenarnya aku lebih menunggukan Power Girl ni daripada Supergirl ni. Sebab basically Supergirl sekurang-kurangnya kita dah pernah dapat live action lah kan dekat dalam siri ke apa kan. Tapi Power Girl belum pernah dapat lagi dia punya live action tu. Dan untuk filem ni
aku dapat rasakan lah bila dia ceritakan tentang sinopsis dia, tentang dia ada identity crisis, and then lepas tu macam dia selalu dibayangi oleh watak Superman tu. So dekat situ, and then lepas tu filem ni pula dia mungkin akan ditayangkan 2 tahun selepas Superman Legacy, mungkin pada tahun 2027 based on apa yang aku baca tadi. So mungkin dalam Superman Legacy tu tak mustahil kalau tiba-tiba watak Supergirl ni akan muncul. Watak Supergirl akan membuat kemunculan dekat dalam Superman Galaxy, sama ada watak sampingan ataupun mungkin cameo, ataupun dekat hujung-hujung macam post credit scene adalah filem MCU kan. And then lepas tu dia sambung terus ke Supergirl Woman of Tomorrow. Dan kita kena tengok dia punya title tu je, Woman of Tomorrow. Kenapa Man of Steel dia tak gunakan Man of Tomorrow? Sebab bila dia guna Man of Tomorrow, bermaksud dia adalah future untuk universe tu, future untuk Earth tu, future macam orang kata future hero lah. Tapi sebaliknya dia gunakan title tu kepada Supergirl, Woman of Tomorrow. So benda ni macam menguatkan lagi teori yang mengatakan mungkin kalau Superman Legacy tu dalam Superman Legacy tu bukan diganti oleh anak dia ke apa ke sebab dia terlalu muda kan. Mungkin dia akan digantikan oleh Supergirl. Supergirl ni pula yang akan ambil role Superman dekat dalam DCU ni nanti. Sebab kita tahulah Hollywood ni kan sekarang memang dipenuhi dengan woke agenda apa semua. Even kalau tengok line up dekat dalam list DCU ni pun macam dalam The Authority tu pun dah macam totally woke, dan yang lain-lain pun sama juga. So sekarang diorang nak naikkan watak perempuan pula, watak hero perempuan pula. So dekat sini lah bila macam dia mungkin akan angkat watak Supergirl ni untuk gantikan watak Superman sebagai leader dekat dalam DCU ni. Sebab mungkin dia fikirkan yang susah untuk dia nak buat Superman dan Supergirl coexist dekat dalam satu universe sama kalau diorang ni mempunyai kuasa yang lebih kurang sama. So diorang akan buat salah satu je yang menjadi leader tu. Dan macam aku cakap tadi, bila baca dia punya sinopsis tu, nampaklah dia macam nak ke arah tu. And lepas tu dia cakap apa? Now a Kryptonian, a dog and an angry heartbroken child. Siapa? Maksudnya a dog, Krypto pun ada dalam ni kan? Yes, Krypto akan ada dalam filem ni ya. Krypto tu aku tak pasti, aku tak baca komen sebab aku tak pasti sama ada Krypto ni pernah jadi pet kepada Kara Danvers ke tak, pada Supergirl ke tak. Tapi kalau betul macam ni, macam totally betul-betul dia nak jadikan Supergirl tu adalah Superman lah, dengan ada Krypto lah apa semua kan. But ya, kalau tengok pun dia punya jalan cerita tu macam dia kata identity crisis, nampaknya macam dia lebih cerita Superman dengan Supergirl ni dia lebih grounded lah. Kita tak tahu, dia basically dia kata her world has been destroyed and the bad guys responsible. Siapa bad guys responsible tu? Zod ke? General Zod ke? Tu orang yang minta tolong daripada Supergirl. So Supergirl dah sampai ke bumi lambat. So dia, and then dia punya cousin dah membesar lebih tua daripada dia. So dia rasa macam misi aku daripada Krypton ke bumi dah tak ada makna. So dia macam lost lah. Okay. So maybe lah kalau dia rasa macam dah tak ada purpose, apa-apa semua pun orang semua serahkan dekat Superman je untuk settlekan. So Superman kena out of the picture lah untuk Supergirl ni nak naik. Kan? Which is aku tak pasti pasal benda tu sebab obviously kita nakkan Superman apa semua kan. Tapi kalau macam kau dah banyak kali cuba buat filem Superman tak edit kan, maybe filem Supergirl ni boleh macam bagi something yang baru lah buat kita. Aku apa-apa pun aku akan tunggu, aku akan nak tengok dulu cast dia macam mana. Kalau cast dia best ke, dia punya pengarah dia best ke apa ke, mungkin boleh tertarik nak tengok. Sebab title dia tu Woman of Tomorrow sangat-sangat macam kritik tau dia punya title dia tu. And then lepas tu dia ambil pula daripada comic run yang ditulis oleh Tom King. And Tom King ni pula memang ada dalam barisan penulis dekat DCU. Obviously dia akan gunakan Tom King ni untuk future ni juga kan, future story dalam DCU ni juga. So dapat rasa lah mungkin Supergirl ni akan menggantikan Superman nanti. Kesian ada Superman dengan Batman awal-awal dah retired. Okay, basically ini adalah kalau untuk yang sekarang ni lah, this is a second attempt lah untuk buat Swamp Thing live action. Kalau sebelum ni dekat 2019 dah buat yang versi siri kan. Tapi aku tak rasa dia akan sambung
kalau nak sama pun boleh, tapi dia tak akan acknowledge sangat lah kot kan dekat dalam siri punya tu. So kalau tanya aku siapa yang boleh direct untuk something ni, aku tak rasa Guillermo del Toro tu macam Guillermo del Toro kita tahulah dia memang pandai kan buat creature feature, horror apa semua. Tapi dia punya nama tu macam terlalu besar, takut nanti susah dia nak cope, dia nak bekerja under James Gunn tau. Sebab dia takut nanti kan dia nak buat kepala dia sendiri. Dia nak buat jalan cerita dia sendiri. Itu susah sikit dengan Guillermo del Toro ni. So kalau untuk James Mangold pula, aku rasa mungkin boleh sebab dia basically pun tadi baru je aku nampak dia tweet gambar Swamp Thing. So basically macam nampak macam dia nak bagi tahu macam sama ada dia berminat ke ataupun macam dia dah sebelah kaki ke dalam dah dan dalam kaki kanan dah nak pergi direct nak direct Swamp Thing ni, which is aku pelik lah kalau macam James Gunn tak umur apa-apa lagi kan, tiba-tiba dia nak excited lebih. Cuma kalau dia nak direct tu kita tak nampak, aku tak perasan dia pernah direct filem horror ke apa ke sebelum ni, tapi dia banyak direct filem-filem comic book dengan yang blockbuster jugalah, contoh macam Logan kan, and then lepas tu upcoming dia nak direct yang Indiana Jones 5 dia juga direct kan. So itulah memang nampak macam dia ada credibility tu untuk direct filem ni, dan aku tak tahu macam maybe ini ada satu kelainan kalau macam James Gunn dia nak masukkan dekat dalam DCU ni, which is dia nak enrichen lagi genre dekat dalam DCU ni. Dia tak nak hanya fokus pada superhero dan juga sci-fi, dia nak fokus pada horror juga. Dan kalau perasan sekarang bijak tau langkah ni dia tap horror, sebab horror ni antara genre kegemaran ramai waktu ni. So kalau dia buat horror tapi versi superhero, versi anti-hero macam ni, and then watak tu sendiri pun memang dah established, watak tu memang dah orang dah kenal, dan dia buat benda tu dalam satu universe dengan Superman, Batman pun semua tu, dia kalau dia buat elok tu aku rasa memang boleh top tu. Cuma dia punya horror tu kau janganlah horror yang macam Doctor Strange and the Multiverse yang gebang sangat will be the first horror film. Memanglah horror juga, dapat rasa horror dia, tapi itu still macam filem Multiverse. So kalau yang ini macam kalau dia nak tunjukkan horror tu, tunjuk betul-betul horror dia. Maksudnya dia punya horror tu dia tak boleh PG-13 ke apa tau, dia kena rated R baru feel dia punya horror tu. And something ni dia something creature yang macam ala-ala Universal Monster punya dulu-dulu tau. So kalau dia boleh modernize benda tu, dia boleh angkat watak ni untuk bagi orang peminat filem horror suka, peminat filem superhero suka, memang nice lah. Memang boleh box office jugalah kalau betul-betul dia buat. So itulah, aku tak expect apa-apa daripada Swamp Thing ni. Cuma apa yang nak sampaikan tu, dia kata nak genre horror, sampaikan betul-betul genre horror. Jangan half-baked, jangan half-hearted benda yang nak buat tu.